Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin bil karim Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaulamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dihormati ahli jawatan kuasa surah An-Nur, para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah SWT serta taufik dayanya dapat kita hadir bersama-sama pada waktu yang berbahagia ini, waktu yang mana mempunyai fadilat yang besar kerana kita berada pada penghulu bagi segala hari Sayyidul Ayyam, iaitu hari Jumaat. Jadi sempena dengan kita menunggu azan solat Jumaat, jadi kita isikan sedikit sebanyak tazkirah, peringatan yang sama-sama kita berkongsi pada waktu ini tentang ibadat dalam agama Islam, yang mana ibadat ini merupakan kemuncak dari perasaan tunduk ataupun tawaduk, perasaan patuh kepada Allah SWT, daripada perasaan yang merasakan kebesaran Allah sebagai tempat penghambaan diri. Maknanya kita memperhambakan diri kepada Allah SWT sebagai mengagungkan Allah SWT, kemuliaan, keagungan, kebesaran Allah SWT, yang mana ibadat juga merupakan tangga penyambung ataupun penghubung antara makhluk dan penciptanya, iaitu silah bainal abdi war rabbi, hubungan antara hamba dengan Allah SWT. Selain daripada itu, ibadat mempunyai kesan-kesan yang mendalam di sudut hubungan makhluk dengan penciptanya. Tidak ada perbezaan antara rukun-rukun Islam dalam bidang ini, dalam peribadatan ini. Solat, puasa, zakat, haji, mengucap dua kalimah syahadat, dan semua amal-amal yang dilakukan manusia untuk mendapat keridaan Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Ya Allah, aku memohon keridaan-Mu dan syurga-Mu. Wa na'udzubika min sakhtika wan nar, aku minta berlindung ataupun kami minta berlindung daripada terjerumus ke dalam api neraka. Logiknya Islam menuntut supaya seluruh kehidupan ini adalah ibadat dan taat kepada Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, dan aku tidak sekali-kali menghendaki rezeki sedikit pun daripada mereka, jin dan manusia tadi, dan tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan
Surah Az-Zariyat ayat 56 hingga ayat 57. Untuk menjadi seorang Muslim dalam seluruh peribadatan, maka semestinya yang pertama menjadikan seluruh ibadat dan kehidupan kita berhubung terus dengan Allah SWT sebagai tempat memperhambakan diri. Inilah yang dikatakan martabat ihsan, anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Jibril alaihi salam, kamu hendaklah beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Dia melihat kamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi seluruh ibadat, seluruh penghambaan diri terhadap Allah SWT semata-mata. Kemudian dituntut dalam peribadatan itu ialah khusyuk, hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadat semestinya kita merasakan kepanasan perhubungan antara kita dengan Allah SWT, merasakan kelazatan dari ibadat yang khusyuk, iaitu hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah SWT berfirman, qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya mencapai kejayaanlah orang yang di dalam salatnya khusyuk, iaitu hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hubungan ini Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisuna wa nuhaddisuhu, fa idza hadaratis shalah ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifhu. Selalunya Rasulullah bercakap-cakap, berbual-bual dengan kami, dan kami bercakap-cakap dengannya dan berbual dengannya. Tetapi apabila sampai waktu salat, beliau seolah-olah tidak mengenal kami dan kami tidak mengenalinya. Betapa hubungan Rasulullah SAW dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin hazzuhu min salatihi at-ta'abu wan nasabu. Berapa banyak orang yang berdiri melakukan salat, sedangkan habuannya ataupun bahagiannya dari salat itu hanyalah penat dan lelah. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan diriwayatkan oleh Ahmad daripada Abu Hurairah. Begitu juga Al-Hafiz Al-Iraqi yang mengatakan bahawa hadis ini sanadnya adalah hasan, hadis hasan, ya. Begitu juga dibayangkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin hazzuhu min saumihi al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang melakukan puasa sedangkan bahagiannya dari puasanya itu hanyalah lapar dan dahaga. Seterusnya dalam peribadatan ini semestinya menghadirkan diri dan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta membebaskan diri dari urusan dan kepentingan dunia. Inilah yang telah dibayangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila salatin wa la yuhdiru ar-rajulu fiha qalbahu ma'a badanihi. Allah tidak melihat salat lelaki yang tidak menghadirkan hatinya, iaitu khusyuk bersama tubuh badannya sekali.
Al-Hafidh Al-Iraqi berkata, aku tidak menemui hadis ini dengan lafaz tersebut, tetapi diriwayatkan oleh Muhammad bin Nasr dalam kitab As-Salat secara mursal, iaitu gugur nama para sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ya, hadis mursal. Wa mursalun minhu sahabiyun saqat, hadis mursal, ya, wa mursalun minhu sahabiyun saqat, maknanya sahabatnya tidak disebut nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Begitu juga, la yaqbalullahu min abdin amalan hatta yushhida qalbuhu ma'a badani. Ini satu riwayat yang lebih kurang sama. Allah tidak menerima amalan hambanya sehingga dia menghadirkan hatinya, iaitu khusyuk, hadir hati kepada Allah SWT bersama tubuh badannya sekali. Maka sehubungan dengan ini, telah disebutkan juga bahawa salat itu adalah sebahagian daripada urusan akhirat. Apabila kamu masuk ke dalamnya, bererti kamu telah keluar dari dunia. Bila kita mulakan dengan takbiratul ihram, sebagai ta'rif salat pada syarak ialah muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim bi syara'ita makhsusah. Salat ialah dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan bagi salam beserta beberapa syarat-syarat tertentu. Jadi sehubungan dengan ini telah disebutkan juga bahawa salat itu sebahagian daripada urusan akhirat. Apabila kamu masuk ke dalam urusan akhirat, bererti kamu telah keluar dari dunia kamu. Tinggalkan ingatan kita terhadap dunia kita. Dan apabila kita mula takbir, ya, sebagaimana yang disebut oleh Iqbal, as-salatu mi'rajul mu'min. Bermula solat itu adalah mi'raj, naik ke langit. Tapi walaupun kita berada di atas tikar semayang, sebenarnya pemikiran kita hanya tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, katanya, setiap solat yang dilakukan tanpa kehadiran hati, maka solat itu lebih cepat membawa kepada seksaan. Ya, kerana pahala-pahala semayang kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditakuti pahala semayang itu dipukul balik kepada kita ataupun dipupuh balik, kalau tidak semata-mata kerana Allah. Sebab itu di awal doa iftitah menyebutkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam soal melakukan ibadat, mestilah kita merasa tamak yang tidak berkecukupan. Bila-bila pun tak rasa cukup dengan peribadatan kita ini, dan kita begitu haloba dan tamak, tidak merasa kenyang-kenyang untuk beribadat. Menghampir ataupun mendekatkan diri, bertaqarrub kepada Allah SWT dengan melakukan ibadat semata-mata adalah sebenarnya menyahut seruan Allah dalam hadis Qudsi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesiapa yang memusuhi wali-wali aku, yakni orang yang menolong aku, Imam Nawawi mentafsirkan sebagai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini dikatakan wali-wali Allah. Maknanya siapa yang memusuhi wali-wali Allah, faqad azantuhu bil harbi, sesungguhnya aku telah mengisytiharkan, memaklumkan perang terhadapnya. Ada setengah riwayat diterjemah sebagai, ya, aku mengisytiharkan kemurkaanku terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih
wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yubtishu biha, wa in sa'alani la'utiyannahu, wa la in ista'azani la'u'idhannahu, wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluh taraddudi an nafsi abdil mu'mini yakrahul mauta wa akrahu masa'atahu. Sesiapa yang memusuhi wali-waliku, yakni orang yang menolong aku, sesungguhnya aku telah mengisytiharkan perang terhadapnya. Tidaklah hamba-hambaku menghampirkan diri, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah SWT, yakni kepada aku tu, kepada Allah SWT, ya, dengan melakukan sesuatu yang paling aku sukai selain daripada perkara yang telah aku fardukan. Maknanya apabila aku telah, ya, maknanya seseorang itu apabila dia melakukan sesuatu, ya, amalan sunat yang dikasihi oleh Allah SWT, yang dicintai oleh Allah SWT, maka Allah terlebih kasih kepadanya hanya sekadar hanya melakukan yang fardu. Sentiasalah hambaku menghampirkan diri kepadaku dengan melakukan perkara-perkara sunat sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia mendengar dengannya, akulah penglihatannya yang ia melihat dengannya, akulah tangannya yang dia menampar dengannya, dan akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Apabila dia meminta kepada aku, nescaya pasti aku berikan kepadanya. Apabila beliau meminta perlindungan kepada aku, nescaya pasti, ya, beliau kulindungi. Tidaklah aku merasa ragu-ragu melakukan sesuatu yang kulakukan, seperti keraguanku untuk mencabut nyawa hambaku yang mukmin, yang bencikan mati, sedangkan aku benci menyakitinya, iaitu Allah tak suka menyakiti orang yang mukmin ini sebenarnya. Riwayat Al-Bukhari daripada Abu Hurairah. Seterusnya, dalam soal beribadat ataupun memperhambakan diri kepada Allah SWT, contohnya untuk melakukan qiyamul lail dan mendidik diri melakukan qiyamul lail sehingga ia menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Kerana qiyamul lail merupakan perkara yang paling kuat dapat memelihara iman. Cara kita memelihara iman ialah dengan bangun di tengah malam untuk bertahajud ataupun mendirikan malam ataupun menghidupkan malam. Sebab itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, untuk hadir hati kepada Allah SWT, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Bacaan-bacaan kita seperti baca Quran, zikrullah. Allah telah mensifatkan hamba-Nya yang mukmin dengan firman-Nya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suatu Zariyat ayat 17 hingga 18. Seterusnya Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lembongan tidur mereka jauhkan dari tempat tidurnya. Mereka tidak tidur di waktu biasanya orang tidur. Mereka tidak tidur di waktu biasanya orang tidur untuk mengerjakan sembahyang malam, sedangkan mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut
dengan rasa mengharap, dan mereka menafkahkan ataupun membelanjakan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surah As-Sajadah ayat 16. Begitu juga dalam menuntut peribadatan ini, masa-masa tertentu untuk membaca Al-Quran serta mengamat-amati Al-Quran, terutama waktu fajar, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya bacaan di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Suratul Isra ayat 78. Nah, itu dituntut oleh syarak supaya membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur, penuh perhatian, berfikir dan merasai duka cita kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Quran nazala bihuznin fa idza qara'tumuhu fatahazanu. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan duka cita, dalam keadaan berduka cita. Oleh itu apabila kamu membacanya, hendaklah kamu merasakan duka cita. Begitu juga firman Allah SWT yang berbunyi dalam suratul Hasyr ayat 21, Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Shadaqallahul azim. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada Gunung Ganang, nescaya kamu akan dapat melihatnya. Gunung Ganang tadi tunduk, terpecah belah, maknanya berderai gunung, ya, ataupun pecah gunung disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Quran ini adalah berat, ya, bagi kita, ya. Inna anzalna law anzalna hadzal Qur'ana ala jabal. Ya, Quran ini sebenarnya ditanggung oleh Nabi SAW semasa penurunannya, begitu berat sekali penurunannya itu. Sebab itu kadang-kadang Nabi menggigil di saat penurunan Al-Quran. Ya, Nabi berpeluh menanggung Al-Quran, sehinggakan diriwayatkan bahawa Nabi SAW menerima Al-Quran, masih lagi menerima penurunan Al-Quran, turunnya wahyu, sedangkan 9 hari lagi nak wafat. Diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu pandangan Sayyidatina Aisyah, ayat yang paling akhir sekali diturunkan ialah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat, ya, ila akhiril ayat. Dalam pada itu sewajarnya kita merenungi firman merenungi sabda Nabi SAW, Ma amana bil Qur'an man istahalla maharimahu. Tidaklah beriman dengan Al-Quran orang yang menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Al-Quran. Dan sabda Nabi SAW, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Naim dalam Fadailul Quran daripada Nu'man bin Bashir. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Kedua-duanya sanad, ya, mempunyai sanad, ya, yang agak dhaif, tetapi sebagai bahan, sebagai penggalak untuk kita terus membaca Al-Quran, ya. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, inna hadzal Quran ma'dubatullah fa aqbalu ma'dubatahu mastata'tum. Inna hadzal Quran hablullah wan nur
al-mubin wasyifa'un nafi' ismatun liman tamassaka bih wa najatun liman ittaba'ah la yazighu fayasta'tibu wa la ya'wajju fayuqawimu wa la tanqadi ajaibu wa la yakhluqu min kasrati raddi utluhu fa inna Allah ya'jurukum ala tilawatih kullu harfin 10 hasanat ama inni la aqulu lakum alif lam harfun walakin alif walam wa mim. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datangilah hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala selagi kamu mampu, selagi kamu berkuasa. Sesungguhnya Al-Quran ini tali Allah, hablum minallah. Begitu juga Al-Quran adalah cahaya yang terang dan penyembuh yang bermunafaat, pengawas bagi orang yang berpegang dengannya, penjaga ataupun pengawas bagi orang yang berpegang teguh dengannya, dan dia adalah jalan kejayaan bagi mereka yang mengikutinya. Apabila beliau menyeleweng, Al-Quran akan memperingatkannya. Apabila seseorang itu menyimpang, Al-Quran akan memperbetulkannya. Keajaiban, kepelikan ataupun keajaiban Al-Quran tidak putus-putus. Seseorang tidak merasa jemu lantaran banyak membacanya. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Allah akan memberikan kamu pahala membacanya. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan, maknanya Rasulullah SAW bersabda, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi tiap-tiap huruf itu seperti alif 10 kebaikan, lam begitu juga, mim pun begitu juga, ya. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dalam wasiatnya kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, alaika bitilawatil Quran fa innahu nurun laka fil ardi wa zakhrun laka fis samai. Engkau mestilah membaca Al-Quran, kerana Al-Quran itu cahaya bagi kamu di bumi ini, dan dia adalah perbendaharaan bagi kamu di langit. Perbendaharaan maknanya simpanan ganjaran pahala di langit. Sebahagian daripada hadis begitu panjang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Seterusnya, dalam soal peribadatan ini, doa adalah sebagai mi'raj juga. Sebab itu as-salatu bimakna doa. Dari segi bahasa, dari segi kamus, Al-Quran dari segi bahasa, dari segi kamus, salat itu doa. Jadi doa juga dikira mi'raj, naik ke langit ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua urusan. Kerana doa adalah otak bagi segala ibadat. Dalam melakukan doa, seseorang itu mestilah memilih doa yang ma'sur, yang diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, nescaya akan kuperkenankan permintaan kamu. Ud'uni astajib lakum, ya. Di antara doa-doa yang maksur, doa ketika kita mula nak tidur, meletakkan badan kita di tempat pembaringan, tempat tidur. Di antaranya, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha.
wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Ini di antara doa yang ma'thur, ya, khabariyah, datang daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan aku, dengan nama-Mu ku letakkan lembungan tidur, lembungan tubuh badanku dengan nama-Mu. Lembungan aku ku angkat. Aku tidurkan, aku baringkan, dan adakala aku angkat tubuh badanku daripada lembungan tempat tidur, daripada tempat tidur, ya. Kalau Engkau mencabut nyawaku, ya Allah, ya Tuhan kami, kalau Engkau mencabutkan nyawaku, maka ampunilah, ya, ampunilah dia. Dan jika Engkau membiarkannya terus hidup, maka peliharalah dia sebagaimana Engkau memeliharakan hamba-Mu yang soleh-soleh. Hadis ni sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan terdapat dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin, ya, dalam hadis Riyadhus Shalihin lil Imam Nawawi. Bila bangun daripada tidur, kita kata apa? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, dan kepadanya lah kami kembali. Ini pun diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Begitu juga yang diriwayatkan, ya, di antara doa-doa yang, ya, datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti menanggalkan pakaian kita, kita baca doa Allahumma inni as'aluka min khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan, dan aku meminta pemeliharaan kamu dari kejahatan. Diriwayatkan oleh Ibnu Chinni daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wallahu alam. Kadar yang dapat saya sampaikan pada tengah hari ini mudah-mudahan jadi bahan renungan kita bersama. Sebenarnya di sana terdapat doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi sedang, ya, hendak mulakan tidur, Nabi membaca doa-doa yang maksur, yang, ya, yang ada perkhabaran, ada riwayat hadis menerangkan tentang bacaan doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadar yang dapat saya sampaikan ini mudah-mudahan jadi bahan renungan kita. Mohon ampunan maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.